Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. InsyaAllah kita akan mulakan kelas kita pada hari ini. Apa ya? Adi Lokman ada? Adi? Hello Adi. Okay, tak apa. Haziq? Haziq? Ya. Haziq bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Okey, Ustazah nak ingatkan balik, ada di antara kamu yang masih tak siapkan latihan yang Ustazah bagi. Cuti seminggu pun masih ada yang tak siapkan lagi. Jadi Ustazah harap mana yang tak siapkan tu, buat latihan tu di Google Form. Ada dalam link dalam grup Telegram. Okey, baik. Jadi Ustazah nak present. Jadi sebelum kita masuk tajuk yang kita nak belajar hari ini, Ustazah nak tunjuk gambar dekat kamu. Okey. Okey, dah keluar ke dekat skrin? Dah. Okey, baik. Jadi cuba kamu lihat gambar ni. Okey, ni gambar apa? Ni gambar apa? Orang sakit. Gambar orang sakit. Orang sakit yang ada dekat mana tu? Hospital. Hospital. Okey, bagus. Okey. Cuba kita lihat lagi. Ni banyak simbol-simbol. Okey, ni simbol apa? Kamu familiar tak dengan simbol-simbol ni? Ni simbol apa? Orang upaya. OKU. OKU, orang kurang upaya. Okey, bagus. Jadi, apa tajuk kita nak belajar pada hari ini? Apa kaitannya dengan gambar-gambar yang saya tunjuk tu? Adab terhadap orang sakit dan kurang upaya. Adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Okey, bagus Sofia. Okey, baik. Jadi, kita akan ulang kaji mengenai adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Okey, semua buka buku teks kamu, buka surat 199. Okey, baik. Jadi, ni tak apa. Okey, baik. Okey, kita masuk dulu mengenai adab terhadap orang sakit. Okey, ni adalah dalil nakli mengenai adab terhadap orang sakit. Okey, baik. Ada yang volunteer nak baca dalil nakli ni? Ustazah. Okey, Alif, silakan. Unit 1 adab terhadap orang sakit dalil nakli. Udul marid wa asmimul wafakul ayat. Ustazah, saya baca dalam buku teks boleh Ustazah sebab saya kurang jelas tadi. Okey, boleh. Surat apa Ustazah? 199. Okey Ustazah. Bentar Ustazah. Okey. Udul marida wa at'imul ja'i'a wa fakul ani. Maksudnya, ziarahlah orang yang sakit, berikan makanan kepada orang yang lapar dan bebaskanlah tawanan. Okey, bagus Alif. Okey, baik. Jadi, dalil nakli ni. Okey, yang pertama, Udul marid dekat sini maksudnya ziarahilah orang yang sakit. Kemudian wa at'imul ja'i'. Maksudnya berikan makanan kepada orang yang lapar. Wa fakul
ani dan bebaskanlah tawanan. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Kita nak melawat orang sakit ni kan, kita bukan sahaja melawat dia. Kita kena juga doakan untuk orang sakit ni agar diberikan kesembuhan. Okey, baik. Siapa boleh bacakan hadis ni dan doa tu? Ada yang volunteer nak baca? Tak ada volunteer baca? Okey, tak apa, saya panggil. Syadina ada? Nur Syadina. Hello, Syadina. Okay, Syadina tak jawab. Alifah Eliana. Ya, Saza. Boleh bacakan? Boleh. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang ziarah orang sakit yang belum tiba ajalnya lalu ia mengucapkan doa ini di sisinya sebanyak 7 kali, yang bermaksud, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan bagi Arasy yang agung, supaya semoga ia berkenan untuk menyembuhkanmu. Niscaya Allah akan menyembuhkannya daripada penyakit itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. As'alullah al-azim Rabbal Arsyil Azim an yu'afiyaka wa yashfiyaka. Okey, bagus Alifah. Okey, baik. Jadi, cuba kita lihat dekat skrin ni dan kamu juga boleh lihat dalam buku teks kamu. Muka surat 199. Okey, jika kita melawat orang sakit di mana-mana sahaja, kita digalakkan untuk berdoa kan, untuk mendoakan dia supaya diberikan kesembuhan. Di sini juga Nabi SAW juga mengajar kita untuk mengucapkan doa, memberikan doa kepadanya sebanyak 7 kali. Bila kita doakan dia sebanyak 7 kali, nescaya Allah akan menyembuhkannya daripada penyakit itu. InsyaAllah dengan izin Allah, jika kita bersungguh-sungguh berdoa, jika kita ikhlas berdoa kepada Allah, insyaAllah Allah akan menyembuhkan penyakit dia. Ini adalah doa dia. As'alullahal azim Rabbal Arsyil Azim an yu'afiyaka wa yashfiyaka. Okey, baik. Jadi, okey, macam sekarang kan COVID, kita tak pernah jumpa orang-orang sangat kan, duduk rumah je. Macam mana contoh kalau kawan kamu sakit, dia jauh daripada kamu, macam mana kamu nak contact dengan dia? Melalui apa? Macam mana kamu nak contact dengan dia? Tak siapa boleh jawab ke? Kalau kamu dalam keadaan yang jarak jauh, macam mana? Call dia, message dia. Call dia, message dia. Apa je yang kamu boleh buat kalau kamu call, message dia? Kamu buat apa? Berharaplah yang dia cepat sembuh. Berharap yang dia cepat sembuh. Kita doakan dia, kita bagi kata-kata semangat dekat dia. Okey, baik. Bagus, Diana. Okey, baik. Seterusnya, adab terhadap orang sakit. Okey, adab terhadap orang sakit terbahagi kepada 3 sudut, 3 aspek, iaitu ibadah, emosi dan juga fizikal. Okey, ada yang volunteer nak baca? Ustazah, Okey, Sofia, silakan. adab terhadap orang sakit ibadah, mendoakan kesihatan mereka, membantu mereka ingin melakukan ibadah. Emosi, memberikan semangat motivasi agar mereka sabar dan rebah, tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu ketenteraman, bising. Fizikal, memastikan tempat dan tubuh badan pesakit sentiasa bersih.
menyediakan keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit. Okey, terima kasih Sofia. Okey, baik. Jadi, Ustazah nak tanya kamu, siapa dekat sini berpengalaman melawat orang sakit di hospital? Tak kisahlah saudara kamu ke, kawan-kawan kamu ke. Siapa yang berpengalaman pergi hospital lawat orang sakit? Saya Diana. Okey, kalau Diana melawat bila? Dan melawat siapa? Ayah saya dia selalu macam kena batu karang macam tu lah, banyak operate. Jadi dah biasa pergi hospital lah sebab ayah pernah masuk hospital. Okey, baik. Okey, kalau Sofia pula? mak saya sebab dia sakit before positif COVID hari tu. Okey, baik. Okey, jadi siapa lagi? Siapa lagi yang pernah pergi hospital? Selain mak ataupun ayah, orang lain ke pernah sakit kamu pernah lawat? Ada tak yang berpengalaman? Tak ada siapa ke? Okey, tak ada lah tu ya. Okey, ke semua tidur lagi ni? Okey, baik. Jadi, kita lihat kat sini. Adab terhadap orang sakit. Dari sudut ibadah, dari aspek ibadah, kita perlulah mendoakan kesihatan mereka. Seperti mana Rasulullah ajar kita untuk mendoakan kesihatan supaya diberi kesembuhan kepada pesakit. Dan membantu mereka ingin melakukan ibadah. Okey, contohnya, kalau kamu ziarah mak ayah kamu sakit di hospital ataupun ziarah kawan-kawan kamu, dia aksiden. Lepas tu kena balut dengan tangan, tangan dia kena balut, kaki dia kena balut, kan susah nak bergerak. Jadi macam mana kamu nak tolong mereka untuk melakukan ibadah, untuk solat? Macam mana kamu nak tolong? Dengan yang macam mana? Maybe lah kalau nak pergi ambil uduk, tolong angkat dia macam tu. Tolong angkat dia. Okey, bagus Diana. Okey, macam Diana bagi pendapat, kita tolong angkat dia untuk pergi ke tandas, ataupun kita boleh bawakan air untuk dia untuk ambil wuduk. Okey, baik. Seterusnya, dari segi emosi, apa adab terhadap orang sakit dari segi emosi ni? Iaitu memberikan semangat motivasi agar mereka sabar dan redha. Orang sakit ni, dia sensitif. Jadi, kita sebagai orang yang sihat walafiat ni, bila kita lihat orang sakit, kita berjumpa dengan dia, kita ziarah dia, kita kena bagi dia semangat. Bagi dia nasihat supaya dia sabar, supaya dia redha, supaya dia kuat. Supaya dia cepat sembuh. Jadi dia ada semangat lah. Dia tak adalah rasa down je kan bila dia sakit tu. Bila dia bersemangat, cepat dia sembuh. Okey, baik. Kemudian, adab dari segi fizikal pula adalah memastikan tempat dan tubuh badan pesakit sentiasa bersih, dan juga menyediakan keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit. Bila pesakit tu dia terhad untuk berjalan, dia sakit kan, dia terbaring je. Jadi bila kita ziarah tu, kita perlulah banyak membantunya. Tolong ambilkan air ke, tolong ambilkan makanan ke, tolong urut dia ke apa ke. Okey. Baik, setakat ni semua jelas untuk ni? 3 aspek ni? Jelas. Okey, Alhamdulillah. Baik, okey, seterusnya kita tengok. Okey, apakah hikmah? Apakah kelebihan, apakah kebaikan jika kita beradab kepada orang yang sakit? Okey, yang ni, siapa volunteer nak baca? Saya nak baca saja. Okey, Nina. Mengembirakan pesakit agar hatinya tenang dalam menempuh ujian Allah, menyeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat agar hidup diberkati Allah, melahirkan keinsafan kerana diberikan nikmat kesihatan setelah melihat penderitaan pesakit. Okey, terima kasih Nina. Okey, baik. Jadi kat sini ada 3 hikmah. 3 kebaikan jika kita beradab kepada orang sakit, iaitu mengembirakan pesakit. Secara tak langsung kita menggembirakan pesakit agar hatinya tenang dalam menempuh ujian Allah. Yang kedua, dapat mengeratkan ukhuwah. Okey, kat sini ukhuwah. Apa maksud ukhuwah dekat sini? Ukhuwah. Apa maksud dia?
Ada siapa ke tahu maksud ukhuwah? Mengeratkan ukhuwah. Apa maksud ukhuwah tu? Ukhuwah yang ada lagu ukhuwah. Okey, apa maksud ukhuwah? Hubungan. Okey, betul Alina. Ukhuwah adalah hubungan, perhubungan ataupun silaturahim. Mengeratkan hubungan, mengeratkan silaturahim sesama anggota masyarakat agar hidup diberkati Allah. Dan yang terakhir, dapat melahirkan keinsafan. Keinsafan kepada siapa? Kepada kita yang sihat ni, sebabnya kita ni diberikan nikmat kesihatan setelah melihat penderitaan pesakit. Jadi bila kita ziarah pesakit tu secara tak langsung akan muhasabah. Kita akan muhasabah diri kita untuk sentiasa insaf kepada Allah dan bersyukur kepada Allah kerana kita diberikan kesihatan. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat pula adab terhadap orang kurang upaya. Okey, baik. Jadi, apa yang kamu faham mengenai orang kurang upaya ni? Apa yang dia kurang sebenarnya? Apa yang dia kurang? Mana suara yang lain ni? Ain Adila. Ustazah. Okey, apa yang kamu faham mengenai orang kurang upaya? Orang kurang upaya ni dia kurang dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera sejak lahir atau selepas ni. Macam mana tu? Apa contoh dia? Contoh macam dia hilang anggota fizikal dia disebabkan kemalangan. Okey, bagus Ain. Okey. Apa lagi contoh orang kurang upaya yang kamu pernah lihat dekat luar tu ataupun dekat social media? Yang lain. Apa yang kamu pernah orang kurang upaya ni, apa yang kamu pernah lihat selain di accident ke? Kalau kamu tak nak bercakap, kamu boleh guna chat box dekat sebelah tu. Boleh type jawapan kamu. Janganlah diam je. Kesian Ustazah cakap seorang-seorang. Okey, dia dia macam lambat tangkap tu. lambat tangkap. Dia okey je. Luar dia okey je tapi otak dia ada masalah macam tu. Okey, betul. Okey, apa lagi selain tu? Itu dari segi intelektual. Apa lagi? Kalau dari segi fizikal macam mana? Apa yang dia kurang upaya dari segi fizikal? Buta. Betul Syami, buta. Buta lagi, pekak, bisu. Itu dari segi fizikal. Okey. Kalau buta tu dari segi panca indera. Kalau dari segi fizikal, dia kehilangan anggota badan. Okey, baik, bagus Syami. Okey, tengok. Okey, kita lihat dulu. Okey, ni. Adab terhadap orang kurang upaya. Okey, ni adalah hadis mengenai adab terhadap orang kurang upaya. Okey, Ustazah nak dengar suara. Farhan Tia ada? Farhan? Ada. Okey, Farhan baca. Adab terhadap orang kurang upaya. An-na'am an-namru'atan kanat fi aqliha syai'un faqalat ya Rasulullah innali ilaika hajatan faqala ya umma fawlanin anzuri sikaki syi'ti hatta aqdiyalaki hajatalki faqala ma'aha fi ba'di turuki hatta faraqat min hajatiha. Maksudnya seorang wanita yang mempunyai kekurangan pada akalnya berkata, "Wahai Rasulullah, saya memerlukan pertolonganmu dalam sesuatu urusan." Rasulullah bersabda, "Wahai ibu, bagaimana cara untuk aku membantumu?" Lalu Rasulullah meluangkan masanya sehingga wanita itu dapat menyelesaikan urusannya. Okey, bagus Farhan. Okey, baik. Jadi, cuba kamu lihat dekat hadis ni. Okey, hadis ni menceritakan mengenai seorang wanita yang mempunyai kekurangan akal. Kemudian,
ketika itu dia bersama dengan Rasulullah dan dia meminta pertolongan kepada Rasulullah untuk membantunya melakukan sesuatu. Lepas tu Rasulullah pun tanya dia, "Wahai ibu, macam mana cara untuk aku tolongmu, membantumu?" Lalu Rasulullah pun meluangkan masanya sehingga wanita itu dapat menyelesaikan urusannya. Jadi kat sini pun kita boleh lihat dari zaman dahulu lagi, dari zaman Rasulullah lagi, Rasulullah telah mengajar kita untuk membantu orang kurang upaya, supaya dia tak rasa terpinggir, supaya dia tak rasa disisihkan dengan orang normal seperti kita. Okey, baik, seterusnya. Kat sini maksud orang kurang upaya. Okey. Maksud orang kurang upaya adalah seseorang yang tidak mempunyai keupayaan untuk melibatkan diri secara efektif dalam masyarakat dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera sejak lahir lagi ataupun selepasnya. Jadi dekat sini saudara cakap tadi dah. Kalau dari segi fizikal, dia macam orang yang kehilangan fungsi atau tidak mempunyai anggota badan, anggota mana-mana badan. Contohnya, kalau kehilangan anggota badan disebabkan kemalangan kan, contohnya macam tak ada tangan, tak ada kaki, ataupun dia lumpuh, kaki dia tak boleh nak bergerak, ataupun tangan dia pun lumpuh, tak boleh nak bergerak. Itu adalah dari segi fizikal. Baik, kalau dari segi mental pula adalah, mental dan intelektual adalah kecacatan mental ataupun kurang upaya pembelajaran. Kiranya dia slow sikit lah, dia slow learner. Masalah dari segi intelek dan penyesuaian kelakuan dia. Jadi mereka ni macam tak boleh nak melakukan aktiviti harian macam orang normal seperti kita. Dan mereka tak boleh nak buat aktiviti praktikal, aktiviti yang kebiasaan yang kita buat. Jadi orang-orang seperti ini, orang kurang upaya seperti ini biasanya dikesan sebelum umur 18 tahun lagi. Masa kecil lagi dah ada dah orang yang macam ni. Baik, kemudian panca indera. Panca indera adalah orang yang kehilangan penglihatan dan juga pendengaran, iaitu buta dan peka. Okey, baik. Seterusnya, adab terhadap orang kurang upaya. Okey, dekat sini juga terbahagi kepada 3, iaitu ibadah, emosi dan juga fizikal. Okey, ada yang volunteer nak baca? Saya nak baca, Sasa. Okey, Anina. Adab terhadap orang kurang upaya dari segi ibadah, menyediakan kemudahan kepada mereka untuk beribadah dengan selesa, membantu mereka dengan tunjuk ajar mengenai urusan ibadah. Dari segi emosi, memberikan layanan dengan penuh kasih sayang terhadap mereka, tidak mengejek dan menghina mereka. Dari segi fizikal, memastikan kemudahan asas yang disediakan untuk mereka tidak disalahgunakan, menyediakan ruang dan memberikan peluang kepada mereka sesuai dengan keperluan mereka. Okey, terima kasih Anina. Okey, baik. Jadi, okey, kita lihat apakah adab terhadap orang kurang upaya dari segi ibadah. Aspek ibadah iaitu kita menyediakan kemudahan kepada mereka untuk beribadah dengan selesa. Ini sama seperti orang sakit itulah, adab kepada orang sakit. Sebabkan dia terhad pergerakan dia ke, ataupun dia tak nampak ke apa semua, kita bantu dia. Kita bantu dia, tolong dia. Macam bentangkan sejadah ke, tolong dia bawa ke tandas ambil wuduk ke, kita mudahkan urusan dia. Dan juga membantu mereka dengan tunjuk ajar mengenai urusan ibadah. Contohnya dekat sini macam arah kiblat ke, kita tunjuk, ataupun dia susah nak gerakkan tangan untuk solat, kamu tolong gerakkan tangan dia. Dia tak kisah, asalkan kamu tolong dia untuk tunjuk ajar kepada mereka. Okey, kemudian dari segi emosi pula, dari segi emosi kita perlulah memberikan layanan dengan penuh kasih sayang terhadap mereka. Dan tidak mengejek dan menghina mereka. Walaupun dia ni kurang upaya, dia tak normal seperti kita, kita perlulah layan dia macam mana kamu semua layan orang-orang normal yang lain. Layan dengan sama rata. Jadi disebabkan mereka ni sensitif. Mereka sensitif, mereka terasa sebabnya mereka tak sama seperti orang normal. Jadi kita sebagai orang yang sempurna tubuh badan ni, kita berikan layanan yang baik kepada mereka. Dan juga fizikal. Okey, adab terhadap fizikal adalah kita memastikan kemudahan asas yang disediakan untuk mereka tidak disalahgunakan.
Okey, baik, dekat sini. Siapa boleh bagi contoh kemudahan asas yang pernah disalahgunakan oleh orang normal dekat luar sana? Apa je kemudahan asas untuk orang kurang upaya? Yang kamu pernah lihat. Tempat parking. Betul Dana, tempat parking. Apa lagi selain tempat parking? Tandas. Tandas. Okey, contohnya kalau tempat parking tu, macam mana orang normal tu buat? Dia buat apa dekat tempat parking tu? Dia pergi masuk sebab dekat dengan pintu masuk mall. Okey, betul Diana. Selalunya kalau kat tempat parking tu kan mesti dia akan buat tempat parking depan-depan mesti untuk orang OKU. Warna biru kan dia punya jalan tar tu. Tapi ada je orang normal macam kita ni, dia sesuka hati je parking dekat situ. Dia rasa macam tak ada orang ni, tak ada orang upaya ni, dia parking je lah. Sebab dekat dengan pintu, senang nak masuk mall. Tak bolehlah macam tu. Boleh je jadi nanti tiba-tiba ada orang upaya nak parking dekat situ. Okey. Okey, kalau tandas pula. Tandas macam mana? Tandas tu jadi dia besar. Lepas tu dia macam dia tempat macam pegang. Something macam untuk pegang lah. Okey, betul Diana. Sebab tandas OKU ni, dia special sikit. Dia tak macam tandas biasa, dia besar. Dia ada tempat pemegang apa semua tu kan. Jadi orang normal ni ada je yang macam salah guna. Dia masuk tandas tu. Bila dia masuk, dia tak bersihkan betul-betul jadi kotor. Jadi kat situ, dia salah gunakan lah. Sepatutnya kat situ untuk orang kurang upaya. Tapi orang bukan kurang upaya pula yang gunakan benda tu. Tapi dengan cara yang salah. Okey. Baik, kemudian menyediakan ruang dan memberikan peluang kepada mereka sesuai dengan keperluan mereka. Okey, baik. Saya nak tanya kat kamu. Siapa kat sini berpengalaman berjumpa ataupun membantu orang kurang upaya? Orang kurang upaya ni bukannya setakat bekak ke bisu. Kebanyak lah orang upaya kan tak ada tangan ke lumpur ke apa. Siapa ada pengalaman? Family kamu ke? Ada tak? Saya pernah. Okey, Laila, cuba ceritakan sikit. Dia rasanya like time saya darjah 5 macam tu, dekat hospital ada like program untuk like jaga budak kurang upaya macam tu. Dan saya adalah jaga diorang for like 5 hours macam tu. Kalau dekat situ orang kurang upaya dari segi apa? Most of them banyak yang autistic. So kecacatan mental dan intelektual lah. Okey, bagus Laila, menarik. Okey, siapa lagi selain Laila berpengalaman? Kamu pernah jumpa, kamu pernah tolong ke? Ada lagi tak? So tak ada lah ya. Okey, kiranya Laila seorang je lah berpengalaman membantu orang kurang upaya. Okey, baik. Jadi kalau kamu lepas ni kalau kamu ada jumpa orang upaya kat luar tu, kamu bantu mereka, tolong mereka. Contohnya orang buta nak lintas jalan, kamu tolong dia untuk lintas jalan. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pula. Okey, ini yang terakhir, hikmah. Hikmah beradab terhadap orang kurang upaya. Apakah hikmah? Apakah kebaikan jika kita beradab terhadap orang kurang upaya? Okey, ada yang volunteer nak baca? Yang terakhir. So siapa lagi saya tak dengar lagi ni? Aisyah ini ada? Ada Ustazah. Okey, baca. Dari segi ibadah menimbulkan rasa dihargai dalam diri orang kurang upaya kerana mendapat perhatian dan keistimewaan. Dari segi emosi melahirkan rasa syukur kerana diberikan fizikal dan mental yang sempurna. Dari segi fizikal memupuk sifat kebersamaan terhadap semua golongan masyarakat. Okey, terima kasih Aisyah. Okey, baik. Jadi, dekat sini ada
Tiga juga, iaitu dari segi ibadah, emosi dan juga fizikal. Okey, baik. Hikmah dari segi ibadah adalah dapat menimbulkan rasa dihargai dalam diri orang kurang upaya kerana mendapat perhatian dan keistimewaan. Bila kita orang normal ni sentiasa bantu mereka, tak adalah mereka rasa tersisih, tak adalah mereka rasa dipinggirkan. Kemudian hikmah dari segi emosi pula dapat melahirkan rasa syukur kerana diberikan fizikal dan mental yang sempurna. Jika kita lihat orang berupaya dekat luar sana, jika kita bantu secara tak langsung, dapat wujudnya dalam diri kita dapat memupuk rasa syukur terhadap diri kita sebab kita ni dilahirkan secara sempurna, sihat tubuh badan. Okey. Dan terakhir dari segi fizikal adalah memupuk sifat kebersamaan, keserataan terhadap semua golongan masyarakat agar perpaduan dapat diwujudkan. Okey, setakat ni semua faham untuk tajuk ni? Hello, dengar tak suara Ustazah? Faham, dengar. Okey, faham. Okey, Ustazah nak tengok pemahaman kamu. Dari skala 1 sampai 5. Berapa yang kamu faham untuk tajuk ni? Kamu tulis dekat chat tu. Semua orang tulis dekat chat. Dari skala 1 sampai 5. 1 paling tak faham lah, 5 paling faham. Berapa? Lima per 5, 4, 5. Lagi? Saya bagi 5 minta. Okey, lagi? 5, 4. Okey, lagi? 5. Semua 5. Alhamdulillah. Okey, jadi semua betul-betul faham dengan tajuk kita pada hari ini. Jadi, okey, sekarang ni. Okey, Ustazah nak kamu lihat ni. Ustazah bagi kamu masa 2 minit untuk kamu fikir daripada gambar tu. Lift rosak, paksa OKU diusung turun. Okey, Ustazah bagi kamu masa 2 minit. Kenapa situasi ke atas ni berlaku? Bincangkan. Ustazah. Ya, ni? Saya rasa kan Ustazah. Orang OKU tu dipaksa turun menggunakan tangga disebabkan masyarakat yang tidak bertanggungjawab atas penggunaan lift. Dia buat apa dekat lift tu? Dia rosakkan lift tu. Dia rosakkan. Tu sebabnya lift tu buat vandalisme. Vandalisme. Okey, bagus Alif Biana. Okey, jadi itu adalah jawapan yang tepat. Sebabnya sebabnya masyarakat yang tidak bertanggungjawab menggunakan lift dengan tidak betul. Dia salah guna lift tu. Jadi lift tu rosak, terpaksalah bomba-bomba tu usul OKU tu guna tangga. Okey, jadi apa solusi dia? Apa penyelesaian dia untuk kita membantu, untuk kita mengelakkan perkara ni berlaku? Kita sebagai masyarakat, jika kita ni sedar, apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh bantu? Siapa-siapa sharekan pendapat. Kalau tak nak bercakap, cakap dekat chat. Tulis dekat chat. Apa penyelesaian dia? Apa solusi dia? Okey, menjadi orang yang lebih bertanggungjawab. Menjadi orang yang lebih bertanggungjawab. Berfikir dengan lebih matang dan berfikir tentang orang lain. Dan apa yang kita buat tu dia mungkin akan efek orang lain. Lagi sekali menubuhkan satu masyarakat untuk lebih peka dengan apa yang akan berlaku. Satu tempat dalam lift tu pasang CCTV.
mengenakan tindakan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey, bagus Sofia. Banyak jawapan Sofia. Okey, apa lagi? Siapa ada jawapan selain daripada Sofia? Apa yang kita boleh tolong? Yang kita boleh bantu? Kita sebagai masyarakat. Apa yang Sofia tak ada cakap lagi? Nak lagi satu jawapan. Kita boleh tolong apa? Apa penyelesaian dia? Apa solusi dia? Any idea? Menambah baik taraf kemudahan Allah. Betul Anina, menambah baik taraf kemudahan awal. Okey, bagus ya jawapan Sofia dan Anina. Jadi kita sebagai masyarakat kita perlulah membantu. Membantu dari segi kita kalaulah kita di masyarakat biasa kan tak dapat nak menambah baik, kita kontak orang yang boleh menambah baik. Betulkan balik lift tu. Ataupun mungkin kalau dekat tempat tu dia cuma ada tangga je kan, dia tak ada jalan khas untuk orang kurang upaya, mungkin kita boleh buatkan jalan tar, jalan yang straight tu kan, untuk orang yang berkursi roda, untuk orang yang buta. Okey, banyak lagi cara dia. Okey, bagus ya. Okey, semua dah faham. Baik. Jadi okey, sekarang ni Ustazah nak buat penilaian. Okey, hari ni Ustazah tak nak guna blue card ataupun kuis-kuis yang kamu main game. Kita nak bersoal jawab je hari ni. Okey. Tuliskan dulu. Okey, dah keluar dekat skrin? Dah. Okey, baik. Jadi, untuk latihan ni Ustazah akan panggil nama seorang-seorang secara random, secara rawak. Okey, semua Ustazah nak semua jujur tutup buku masing-masing. Sebab kamu semua dah faham kan, ramai bagi skala 5, skala 4. Kamu betul-betul faham tajuk ni. Jadi Ustazah nak uji kamu. Nak tengok kamu. Okey, baik. Untuk soalan pertama, pernyataan berikut merupakan adab terhadap orang sakit. Tentukan sama ada pernyataan tersebut merujuk kepada adab dari sudut ibadah, emosi atau fizikal. Okey, untuk yang pertama, Ustazah nak Alifah. Ustazah. Okey, untuk yang pertama, baca yang pertama. Mendoakan kesihatan mereka. Okey, ni yang mana? Apa dia Alifah? Ibadah. Okey, ni adalah ibadah. Okey, ada yang tak setuju dengan jawapan Alifah? Semua setuju? Kalau setuju tulis kat chat. Setuju ataupun ada bantahan? Ada bantahan? Setuju. Okey, Diana setuju. Okey, jadi semua setuju. Okey, baik. Seterusnya, untuk yang nombor 2, okey, Ustazah nak Farhan. Farhan? Ya. Okey, baca. Tidak mengganggu ketenteraman mereka dengan bunyi bising dan tempoh ziarah yang terlalu lama. Okey, ni? Fizikal. Fizikal. Okey, setuju tak dengan jawapan Farhan? Ada bantahan? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Kemudian, yang ketiga, Ustazah nak Ain Adila. Ya, Ustazah. Okey, yang ketiga? Memastikan tempat dan tubuh badan pesakit sentiasa bersih. Fizikal. Fizikal. Okey, setuju dengan jawapan Ain? Tak gerak dia. Okey, setuju ya? Okey, baik. Seterusnya, yang keempat. Ustazah nak Alia Batrisha. Yes, Ustazah. Okey, yang ni? Membantu mereka yang ingin melakukan ibadah. Ibadah. Ni memang lagi terang, lagi bersuluh lah ibadah sebab dia cakap ibadah kat situ. Okey.
Baik, seterusnya Ustazah Laila. Okay, saya Yang ni? emosi. Baca dulu. Memberikan semangat dan motivasi agar mereka sabar dan reda. Redha. Okey. Emosi. Emosi. Okey. Okey, baik. Yang terakhir, Ustazah Aisyah Ainin. Menyediakan keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit. Fizikal. Fizikal. Okey. Okey, semua setuju? Ada bantahan tak? Yang nombor 2 tu bukan emosi ke Ustazah? Emosi ya? Betul tak emosi ke fizikal? Emosi. Emosi. Okey. Nasib baik kamu perasan. Tengok tu dia lari. Okey. Baik, seterusnya kita lihat pula. Adab terhadap orang kurang upaya. Okey, maksud orang kurang upaya. Okey, Ustazah Sofia. Ya, Ustazah. Okey, untuk maksud? Seseorang yang tidak mempunyai keupayaan untuk melibatkan diri secara efektif okey, dalam masyarakat dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera sejak lahir atau selepasnya. Okey, semua setuju tak dengan jawapan Sofia? Ada bantahan? Ada yang lain? Tak ada. Okey, bagus. Okey, kemudian dan terakhir, soalan yang terakhir, okey ada 3 je. Pernyataan berikut merupakan adab terhadap orang kurang upaya. Tentukan sama ada pernyataan tersebut merujuk kepada adab dari sudut ibadah, emosi atau fizikal. Okey, yang pertama Ustazah Alif. Alif Najmi, jawab yang pertama. Hilang dah Alif. Hello Alif, dengar tak suara Ustazah? Ya Ustazah. Tadi adik saya buat hal sikit Ustazah. Segi tolong dorang. Okey, tak apa. Okey, yang pertama apa? Tidak menghina dan mengejek mereka. Saya rasa ini dari segi emosi Ustazah. Dari segi emosi. Okey, semua setuju tak dengan jawapan Alif? Ada bantahan? Tak ada. Ada. Okey, bagus. Kemudian seterusnya yang kedua, Ustazah Syahmi. Syahmi? Mana Syahmi? Syahmi, mic awak problem ke? Tak boleh nak cakap? Soalnya dah lama tak dengar suara Syahmi. Syahmi tak boleh nak cakap ya Syahmi? Okey, Syahmi. Okey, Syahmi cakap. Macam ni. Okey tak tu? Ya. Nampak tak ke tak nampak? Zoom lagi. Nampak tak? Fizikal. Boleh baca ni dulu tak? Memastikan. Memastikan kemudahan asas yang disediakan untuk mereka tidak disalahgunakan. Okey, jawapan dia? Fizikal. Okey, semua setuju dengan jawapan Syahmi? Ya, setuju. Okey. Alhamdulillah. Okey, dan yang terakhir, Diana. Membantu memberikan tunjuk ajar mengenai urusan ibadah. Okey, setuju dengan jawapan Diana?
Setuju. Setuju. Okey, baik. Okey, kita dah jawab semua Setuju. soalan. Okey, setuju. Okey, tak ada yang salah ya, semua betul ya. Okey, kita tengok ada salah tak? Kalau ada salah, tak dapat markah. Sebab kamu ramai-ramai jawab ni, okey, kita check my answers. Okey, Alhamdulillah dapat 10/10. Okey, tahniah, semua betul jawapan semua. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi, semua betul-betul faham dengan tajuk kita pada hari ini. Adab je pun senang kan? Jadi, kalau kamu salah tu, buat malu je lah. Sebab adab ni tajuk yang senang. Cuma kamu kena ingat dari segi ibadah apa, adab dari segi emosi macam mana, dari segi fizikal macam mana. Tu ada banyak. So, kamu kena ingat. Okey, baik. Jadi, untuk latihan kamu, kali ni Ustazah bagi latihan game online. Untuk kamu buat di rumah. Memang kamu kat rumah bukan? Jadi Ustazah akan bagi link dekat kamu. Link ni adalah quizzes. Jadi Ustazah nak semua buat. Nanti Ustazah akan senaraikan nama semua dalam grup Telegram. Lepas tu siapa dah siap, tandakan right nama kamu yang dah siap. Ustazah bagi masa untuk kamu buat sampai malam ni je. Sebab soalan ni pun tak banyak dan mudah. Dan kamu senang je nak buat. Kamu pilih je jawapan ABCD tu. Okey, boleh semua? Boleh. Boleh ya? Boleh ya? Boleh, Ustazah. Boleh. Sebelum 12 malam ya. Kalau lepas 12 malam tak buat, tak ada dapat markah. Saya akan bagi markah sebelum yang siapkan 12 malam. Okey, baik. Alhamdulillah, setakat ni saja kelas kita pada hari ini. Kita akan jumpa pada hari Jumaat. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Sama. Sama. Terima kasih, Ustazah. Sama.